Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita nak sambung balik kitab kita ni, Syarah Kitab Tauhid jilid kedua. Kita masuk bab baru pula, bab yang ketiga penuh, termasuk syirik beramal soleh untuk kepentingan dunia. Nah, riak ni tunjuk amal dah, tak tunjuk pun, tapi kerana kepentingan dunia, walaupun tak tunjuk bagi apa, kita tak juga dikira syirik. Beramal soleh untuk kepentingan dunia. Minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunia. Termasuk syirik beramal soleh untuk kepentingan dunia. Manusia hendak dengan amalnya perkara dunia lah. Oleh Dr. Firanda Adrijal, syarah. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, iaitu tentang riak. Perlu untuk kita ketahui sebelumnya bahawa keinginan seseorang terhadap dunia itu ada dua. Pertama adalah mengharap kepujian. Itu pertama lah. Itu dunia dah lah. Mengharap pujian tu dunia. Dan yang kedua adalah selain pujian. Ada juga nak dunia tapi selain pujian. Maka dari itu kita ketahuilah bahawa riak merupakan salah satu bentuk di mana seseorang beramal soleh untuk dunia, iaitu ingin meraih pujian. Akan tetapi yang dimaksud dalam pembahasan pada bab ini adalah menginginkan bentuk dunia yang lain lah. Bukan pujian. Pujian kita bicara dah sebenarnya. Iaitu di mana seorang ingin meraih dunia selain riak dengan cara beramal soleh seperti ingin meraih harta dan yang lainnya. Maka demikian juga termasuk dalam syirik juga. Beramal soleh untuk mengharapkan pujian dan selain pujian, yakni riak, tunjuk amal adalah dua bentuk amalan yang berbeza. Pujian itu riak dan selain pujian itu ada dua bentuk berbeza. Hal yang membezakan keduanya adalah waktu yang seseorang gunakan untuk beramal soleh. Bagi orang yang riak dalam amalannya, terkadang dia riak dalam satu amalan, namun pada amalan lain dia boleh ikhlas pula dah. Intinya ketika suatu amalan itu selesai, maka riak pun akan hilang. Akan tetapi berbeza dengan seorang yang beramal soleh untuk mencari dunia. Yang ini selain daripada riak lah. Boleh jadi dia melakukan amalan tersebut dalam waktu yang lama, bahkan boleh jadi sampai bertahun-tahun agar boleh meraih dunia tersebut. Oleh kerana itu, terkadang orang yang termasuk dalam pembahasan bab ini boleh jadi sangat dan lebih berbahaya daripada orang yang beramal dengan riak. Nak tunjuk orang saja, tak ada nak suruh puji saja. Riak ni lebih pada puji kan. Nak dapat jawatan ke apa nak. Pada bab ini pula kita mengingatkan bahawa yang menjadi permasalahan adalah seseorang yang beramal soleh, amalan akhirat lah, bukan amalan dunia dah, untuk mencari dunia. Adapun seorang yang melakukan amalan dunia untuk meraih dunia, maka hal tersebut tidaklah mengapa dah. Memang kita kerja buat dah. Nego untuk cari dunia dah dah. Itu tak apalah dah. Tapi masalah guna amalan akhirat untuk cari dunia dah. Contohnya adalah orang yang pandai dan cerdas. Kemudian dengan kecerdasannya itu, dia boleh memenangkan tender projek. Yang seperti ini tidaklah mengapa. Contoh lain juga ada seperti orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik, agar dilihat oleh orang atasannya, bos dia lah. Sehingga dia boleh dipromosikan untuk mendapatkan jabatan yang lebih bagus daripada sebelumnya, jabatan tinggi lah. Yang seperti ini tidak menjadi masalah dan boleh-boleh saja. Akan tetapi yang perlu diperhatikan untuk orang yang beramal dunia untuk meraih dunia adalah agar dia tidak sombong dan ujub. Ajaib diri sendirilah, bangga dengan diri dengan perbuatannya, kerana ujub dan sombongnya itu boleh menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan juga. Kalau tak ujub, tak riak, tak apa kata tak tu pun dia boleh jadi dosa jugalah, maksiat juga. Hukum menggandakan mencampurkan niatnya. Pada pembahasan beramal soleh, amal akhirat untuk kepentingan dunia, pembahasannya akan mengarah kepada bagaimana hukum seseorang yang menggandakan mencampurkan niatnya dalam beramal soleh. Hukum-hukum terkait itu boleh kita jelaskan terkait dengan beberapa model, beberapa cara lah, beberapa jenis mencampurkan niat sebagai berikut. Campur-campur niat ni. Pertama, mencampurkan niat ikhlas dengan niat amal soleh akhirat yang lainnya dalam satu amalan. Campur niat ikhlas dengan niat lain lah. Bukan niat ikhlas dengan niat amal soleh yang lain, campur niat. Disebutkan oleh Al-Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Contoh dalam hal ini adalah seorang imam solat yang perpanjangkan rokok agar makmum yang masbuk boleh mendapat rakaat. Ia lama rokok ni supaya orang mari lewat tu dia rakaat pertama lagi dah.
1. Qawaidul Ahkam fi Masnad Anam Al-Izz bin Abdul Salam Asy-Syafi'i jilid 1 muka 151 ya. Ini contoh seorang yang mencampurkan niat amal soleh yang lain dalam satu amalan. Di mana imam tersebut ikhlas dalam rukuknya, akan tetapi dia memiliki niat yang lain dalam lamanya rukuk tersebut, iaitu agar orang yang terlambat mendapatkan rakaat tersebut lagi. Hukum orang melakukan seperti ini adalah boleh saja. Contoh lain dalam hal ini adalah apa yang dilakukan oleh oleh Malik ibn al-Huwaris radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan, "Inni la usalli bikum wa ma uridu shalah, walakinni uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli." Demi Allah, sungguhnya aku akan mengerjakan salat bersama kalian. Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk salat bersama kalian, namun aku hendak memperlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatnya. Hadis riwayat Abu Daud nombor 842. Ini contoh bahawa Malik ibn Huwaris solat kerana Allah, namun sekaligus ingin mengajarkan pada yang lain tentang bagaimana tata cara solat yang benar. Ini menunjukkan percampuran niat lain dalam satu amalan. Contoh yang lain adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati salah seorang sahabat yang terlambat datang ke masjid. Kemudian solat sendiri-sendiri, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu." Apakah seseorang yang mahu bersedekah dengan kepada orang ini dengan merjakan solat bersamanya? Hadis riwayat Abu Daud nombor 574. Jadi adakah seorang yang mahu bersedekah pada orang ini dengan mengerjakan solat bersamanya dah? Maka jika seorang yang sudah solat ikut kembali solat bersama orang tersebut, maka itu berarti dia solat kerana Allah dan juga sekaligus bersedekah agar saudaranya yang lain dapat pahala solat berjemaah. Jadi sedekah dengan semai jemaah tu. Itu orang itu mailah semai sekali. Ini menunjukkan bolehnya niat ikhlas dicampurkan niat akhirat yang lainnya dalam satu amalan. Contoh yang lain adalah sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la aqumu fi sholati uridu an utawwila fiha fa asma'a buka as-sabi." فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي. Sungguhnya suatu ketika aku berdiri melaksanakan solat, aku ingin memanjangkan solat lah. Akan tapi aku mendengar tangisan bayi, maka aku perpendekkan, yakni percepatkan solatku kerana khawatir memberatkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari nombor 707. Hadis ini menjelaskan bahawa di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhlas dalam solatnya, beliau memiliki niat yang lain, iaitu tidak ingin memberatkan sang ibu dari bayi yang menangis tersebut. Kerana jika beliau jadi memanjangkan solatnya, maka sang bayi boleh menangis terus lagi. Bertahun lamalah tiap dia. Ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampurkan niat lain dalam satu amalannya, sehingga ini menunjukkan kebolehan hal tersebut kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohkan hal tersebut. Mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia. Ini bab kedua lah dalam bab. Artinya ada seorang yang melakukan amal soleh untuk akhirat, namun juga untuk mendapatkan ganjaran duniawi. Dua-dua ada. Model seperti ini terbahagi menjadi dua jenis. Pertama, niat amal akhirat tercampur riak. Sebagaimana telah kita sebutkan pembahasannya pada bab sebelumnya, bahawa amalan apa pun akhirat jika tercampur dengan riak, maka secara umum amalnya akan gugur dan menjadikan orang yang melakukannya telah berbuat dosa syirik. Yang kedua, niat amal akhirat tercampur dengan niat dunia selain riak. Terkadang seorang yang beramal soleh untuk akhiratnya tercampur dalamnya niat untuk dunia, seperti perbanyakkan harta, naik jabatan, untuk kesihatan dan yang selainnya. Jika amal soleh tercampur dengan niat dunia seperti ini, maka bagaimana hukumnya? Untuk mengetahui hal itu, maka kita melihat dari motif seseorang dalam melakukannya terbahagi menjadi dua bahagian pula. Niat amal akhirat murni untuk mendapatkan dunia. Para ulama sepakat bahawa jika seorang beramal murni niatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan pelakunya diancam dengan neraka jahanam. Contohnya adalah orang yang belajar agama di bangku kuliah. Dan kita tahu bahawa belajar agama merupakan ibadah. Namun ternyata orang tersebut niatnya sejak awal adalah untuk boleh mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan wang sahaja semata-mata dia. Ini menunjukkan bahawa boleh jadi orang yang beramal akhirat
dan niatnya murni untuk dunia. Akan tapi kita katakan bahawa perkara seperti ini tidak keluar dari diri seorang Muslim, kalaupun ada maka hanya boleh dihitung jari yang orang yang beramal murni kerana dunia sahaja. Sesungguhnya yang banyak melakukan hal yang demikian adalah orang kafir. Seterusnya, niat amal akhirat tercampur dengan dunia. Niat amal akhirat dah tapi campur dengan dunia. Nombor 5 dah. Rujuk At-Tahmid Syekh Salih Al-Syekh 45 hingga 48. Jika perkara dunia tersebut dimotivasikan oleh syariat Islam, banyak amalan dimotivasikan oleh syariat agar seorang mendapatkan dunia. Contoh dalam hal ini adalah sabda Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sakit kena sedekah ni, baguslah. Siap penyakit dia. Sahih Al-Jami' As-Saghir nombor 3368, Albani mengatakan hadis ni hasan. Sembuhkan orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini menunjukkan bahawa seorang boleh mencampurkan antara niat sedekah kerana Allah dan niat untuk sembuhkan dia dari penyakit lah. Ini menunjukkan bahawa jika perkara dunia itu dimotivasikan oleh syariat, maka hukumnya boleh saja. Sehingga tidak mengapa seorang bersedekah untuk kesembuhan bagi dirinya atau yang lainnya. Contoh lain adalah penambah harta. Contoh lain adalah menambah harta dengan menyambung silaturahim. Nabi SAW bersabda, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyusalli rahimahu. Barang siapa ingin mendapatkan rezekinya untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Memperbanyakkan harta dan panjang umur merupakan perkara duniawi. Akan ternyata syariat memotivasikan seorang untuk meraihnya dengan amal yang soleh berupa silaturahim. Maka dari itu mencampurkan niat silaturahim kerana Allah dengan niat agar didapatkan rezeki dan panjang umur merupakan hal diperbolehkan. Kalau dia nak campur niat silaturahim kerana Allah dengan niat agar didapatkan rezeki dan panjang umur, boleh lah, tak salah dah. Bukan syirik ke apa. Contoh lain adalah syariat menyebutkan bahawa orang bertakwa akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Allah SWT firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa pada Allah, nescaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Surah Talaq ayat 2 hingga 3. Seseorang yang terkadang memiliki masalah, kemudian dia solat malam agar masalahnya tersebut hilang, maka hal ini tidaklah mengapa, kerana Allah SWT sendiri yang mengatakan bahawa orang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Contoh lain adalah seorang yang ingin berperang di jalan Allah, namun juga meniatkan untuk mendapatkan ghanimah harta rampasan perang. Ternyata hal demikian dibolehkan jua, sebagaimana sabda Nabi SAW pada sahabatnya, Man qatala qatilan lahu alaihi bayinatun falahu salabuhu. Barang siapa yang telah membunuh musuh dan dia mempunyai bukti yang jelas, maka salab menjadi miliknya. Segala harta atau barang yang melekat pada musuh yang tersebut lah, dia terbunuh tu panggil salabnya. Hadis riwayat Bukhari nombor 3142. Mendapatkan ghanimah harta rampasan perang adalah hal duniawi, akan tapi ternyata syariat memotivasikan seorang melalui jihad. Maka dari hal itu, amal soleh tercampur dengan niat duniawi yang telah dimotivasikan oleh syariat hukumnya adalah boleh saja. Dan yang terpenting adalah senama amal soleh tersebut ada niat akhirat dan bukan murni niat dunia semata-mata. Jika amal soleh tersebut niatnya murni kerana dunia, maka jelas itu tidak boleh. Hal selanjutnya yang kemudian menjadi permasalahan dalam hal ini adalah khilaf di kalangan para ulama tentang apakah pahala dari amal soleh tersebut berkurang ataupun tidak. Jika perkara dunia tersebut tidak dimotivasikan oleh syariat, banyak hal di mana sebuah amal soleh dicampurkan niatnya dalam meraih dunia namun tidak ada motivasinya dalam dari syariat. Contohnya adalah orang pergi ke masjid untuk pengajian sekaligus jualan.
Atau seorang ikhwan yang pergi pengajian sekaligus untuk mencari akhwat atau jadi imam solat atau pendakwah yang agar boleh kaya. Dan yang lainnya. Lantas bagaimanakah hukumnya? Adalahkah khilaf di kalangan para ulama terkait ini? Dan setidaknya terbahagi atas 3 pendapat. Pendapat pertama. Selama seorang mencampurkan antara niat amal soleh dan niat duniawi, maka amal tersebut akan tertolak gugur. Pendapat ini dipilih oleh Ibn Hazm rahimahullah dalam Al-Muhalla. Pendapat kedua. Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq menyebutkan bahawa tidak mengapa satu amal soleh tercampur dengan niat duniawi. Al-Qarafi. Seorang ulama Al-Makkiyah dan beliau membahas pasal ini dalam kitabnya Al-Furuq. Berkata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Qala khalata baina at-taharati lis-salah niyyatan litabarrud aw li ghairi dhalika lam tujzihi as-salatu bil dhalika al-wudu'. Burhanu dhalika qawlu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Faman mazaha bil niyyati ila umira bihi nabiyyah umira biha niyatun wa lam yu'mar biha falam yukhlis lillahi ta'ala al-ibadatu bidinihi dhalika idzan lam yukhlis falam ya'ti bil wudu' alladhi amarahu Allah ta'ala bihi falau nawa ma'a wudu'ihi lis-salati ay yu'allima al-wudu'a wa man bihadratihi ajza'atuhu as-salatu bihi li'anna ta'liman nasi alladhina ma'murun bihi. Jika seorang mencampurkan niat ia bersuci dengan niat untuk mendinggikan badan dan selainnya, maka tidak boleh baginya solat dengan wuduk tersebut. Dan dalil akan hal itu adalah firman Allah Azza wa Jalla, hendak tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang mencampurkan niatnya dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan niat yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT, berarti telah memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dengan tercampurkan niat dia dan jika dia tidak ikhlas, berarti ia boleh melakukan wuduk yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun jika ia berwuduk dan berniat untuk mengajar ke orang di sekitarnya dengan wuduknya betul, maka boleh baginya untuk solat dengan wuduk tersebut. Kerana mengajar ke orang tentang agama adalah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Muhalla Ibn Hazm jilid 2 muka 94. Pendapat kedua, Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq menyebutkan bahawa tidak mengapa satu amal soleh tercampur dengan niat duniawi sehingga tetap berpahala. Beliau mengiaskan masalah ini dengan masalah bolehnya niat dunia tercampur dengan niat akhirat kerana motivasi syar'an. Beliau menyebutkan bahawa jika sebahagian perkara dunia telah boleh diniatkan dalam amal soleh, maka pada dasarnya seluruh perkara dunia selain riak dan ada niat akhirat tetap akan dapat pahala. Masalahnya kemudian hanya tentang apakah pahalanya tetap atau berkurang. Padahal ada pun penulis juga lebih condong kepada pendapat ini. Pendapat ketiga. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur majoriti ulama. Mereka berpendapat bahawa jika niat akhirat yang mendominasi, yang menguasai, yang dominan lebih banyak maka tetap berpahala. Adapun jika niat dunia yang menguasainya, maka tidak dapat pahala. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah memiliki perincian bagus terkait dalam masalah ini. Hukum masalah ini. Beliau membawakan masalah ini ketika membahaskan tentang orang-orang yang badal haji. Beliau menyebutkan bahawa jika Tiap Majmu' Fatah jilid 26 muka 9 dan 20. Beliau menyebutkan bahawa jika pertama seorang beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Contohnya adalah seorang yang membadalkan haji orang lain, namun dia memilih-milih untuk mencari harga tertinggi yang boleh dia dapatkan dari orang-orang yang ingin dibadalkan hajinya. Maka jika katakan bahawa orang beramal soleh berhaji untuk mengumpulkan harta kerana melihat siapa yang paling banyak memberikan bayaran untuk bayar haji. Akan tapi kita katakan bahawa hal semacam ini tidak baik bagi seorang Muslim. Tidak pantas bagi seorang Muslim untuk menjadikan amal solehnya sebagai sarana untuk mencari dunia, yakni harta. Kedua, seorang mencari dunia untuk beramal soleh. Contohnya adalah seorang yang sudah pernah haji akan tapi dia kemudian ingin haji hanya saja terkendala biayanya. Dia ingin boleh kembali ke tanah suci, ingin boleh melihat Baitullah, ingin boleh tawaf dan yang lainnya. Maka dia kemudian menerima haji badal agar dia boleh pergi ke kemah tanah suci. Dia tidak terlalu peduli
dalam jumlah biayanya. Yang terpenting baginya adalah dia boleh pergi ke tanah suci. Intinya jika seorang mengambil dunia secukupnya agar dia boleh beramal soleh, maka tidaklah mengapa. Bahkan itu adalah hal yang terpuji. Contoh lain dalam masalah ini adalah seperti seorang imam solat fardu yang meminta gaji agar boleh menafkahi keluarganya dan agar dia boleh fokus menjadi imam. Demikian pula dengan seorang guru dan pendakwah di negara itu, di negara kita. Mereka boleh menerima hadiah atau bahkan membuat akad terkait perkara dunia, yakni harta yang masuk akal, agar dia boleh fokus dalam mengajar dan berdakwah kepada masyarakat. Akan tetapi perlu diingat bahawa niat itu hanyalah antara seorang hamba dengan Allah SWT yang tahu. Allah SWT maha tahu apakah hamba tersebut murni niatnya kerana ingin fokus beramal soleh atau murni ingin mengumpulkan harta. Ketahuilah bahawa tidak ada bedanya antara seorang yang berdakwah dengan buku, berdakwah di mimbar-mimbar, menjadi guru, pembimbing umrah dan sebagainya. Maka pada dasarnya tidak boleh seorang mengambil manfaat dunia sama sekali dari itu semua. Sebagaimana perkataan para Rasulullah dahulu, di mana mereka selalu berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun." Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta pada kamu sebagai imbalan atas suruhanku. Imbalanku hanyalah dari Allah. Dan aku sekali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Surah Hud ayat 29. Akan tetapi kita sedari bahawa keadaan di zaman sekarang ini berbeza. Sehingga terkadang ada da'i yang berbisneskan travel dan menjadi pembimbing rumah atau haji atau menerbitkan buku dan jual. Akan tetapi yang perlu diingat bahawa bagi para pendakwah yang melakukan demikian, hendaknya yang utama adalah niatnya tetap kerana Allah. Subhanallah. Subhanallah Allah kerana Allah SWT. Dan dia tidak meniatkan untuk memperkaya dirinya. Di sisi lain, jika seorang pendakwah sudah berdakwah dengan ikhlas, kemudian dia diberi pemberian tanpa diminta-minta sebelumnya, maka tidaklah mengapa untuk diterima. Hal ini sebagaimana tak kala Nabi Musa AS menerima balasan atas perbuatannya yang membantu dua orang wanita untuk memberi minum kepada ternaknya. Allah SWT firman, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inni abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikan dan memberi minum ternak kami." Surah Al-Qasas ayat 5. Oleh kerana itu, tidak mengapa seorang menerima pemberian dari orang lain atas nama amal soleh yang dia lakukan. Hukum mencampurkan niatnya. Pertama, mencampurkan niat ikhlas dengan amal soleh akhirat yang lainnya dalam satu amalan, hukumnya bolehlah. Yang kedua, mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia. Niat amal akhirat tercampur dengan riak, hukumnya haram. Niat amal akhirat tercampur dengan niat dunia selainnya. Niat amal soleh tercampur dengan niat dunia. Beramal soleh murni niatnya untuk mendapatkan dunia. Jika dunianya tidak diinvasi oleh syariat, jika niat akhirat mendominasikan, maka boleh. Jika niat dunia mendominasi, maka tidak boleh. Itu jumhur ulama lah. Tidak mengapa amal soleh tercampur niat duniawi, boleh saja. Al-Qarafi. Ini Hazam amalnya gugur dan tidak mendapatkan pahala. Ini pendapat yang ketiga dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.